ke Sarawak, balik ke kampung pada waktu Christmas dan akhirnya merebak di seluruh Sarawak. Dan Sarawak seperti kita tahu masih kekal tinggi kes COVID positif mereka. Kluster rentas negeri ini bukan sahaja mengakibatkan penularan jangkitan COVID-19 kepada kawasan zon hijau, malah aktiviti seperti pulang ke kampung menghadiri majlis sosial juga meningkatkan risiko jangkitan kepada golongan rentan seperti warga emas dan kanak-kanak. Sebagai contoh, sejak 7 Disember 2020, mengambil contoh negeri Kelantan, sebanyak 10 kluster rentas negeri telah direkodkan. Kluster-kluster ini sebahagiannya masih ada sehingga kini dan menjangkiti beberapa generasi. Kalau kita lihat, semalam Kelantan merekodkan kes positif COVID yang tertinggi, lebih daripada 600, menjadikan Kelantan keseluruhan daerah di Kelantan menjadi merah. Dan ianya berpunca daripada kes rentas negeri pada bulan Disember, waktu kita membuka sempadan negeri ketika itu. Jadi ramai yang balik kampung daripada Kuala Lumpur, daripada Selangor, akhirnya membawa jangkitan. Kelantan ketika itu merupakan negeri zon hijau, akhirnya bertukar kepada zon merah dan terus kekal merah, dan kes di Kelantan semakin meningkat sehingga menyebabkan masalah kekurangan katil ICU dan sebagainya. Saya difahamkan sudah dibuka pusat kesihatan sementara untuk menampung kes COVID ini. Sebab itulah saya sentiasa menekankan bahawa walaupun kerajaan memberikan kelonggaran bagi memastikan sektor ekonomi dapat bergerak seperti biasa dan juga aktiviti sosial dapat digerakkan, tetapi pematuhan SOP perlu dipertingkatkan. Ini semua berbalik kepada kita sendiri. Kita yang perlu menentukan keselamatan diri kita dan keluarga kita. Kita yang mesti menjaga kita jaga kita, dan kita juga menjaga orang di sekeliling kita. Sehubungan dengan itulah, akibat daripada data yang saya sebutkan tadi mengenai kes yang tinggi berkaitan dengan rentas negeri, maka KKM dan MKN meletakkan bahawa pergerakan rentas negeri perlu diperketatkan. Beberapa hari lepas, Menteri Kesihatan telah pun menyebut tentang rentas negeri masih tidak dibenarkan dan diikuti dengan kenyataan oleh Timbalan Ketua Polis Negara yang mengatakan rentas negeri tidak dibenarkan. Maka hari ini dalam mesyuarat teknikal kita masih lagi, saya bersetuju dan saya ingin mengulangi apa yang disebut oleh Menteri Kesihatan dan juga Timbalan Ketua Pengarah PDRM bahawa rentas negeri masih lagi kekal tidak dibenarkan. Walaupun keputusan kerajaan ini bukanlah sesuatu yang disukai oleh rakyat, mungkin tersilap ayat saya tu. Boleh saya sebutkan keputusan kerajaan itu tidak disukai oleh rakyat. Bukan sesuatu yang disukai, tetapi sebenarnya tidak disukai oleh rakyat. Tetapi kita harus dan perlu melakukan tindakan seperti ini untuk menyekat penularan COVID-19. Di dunia lain, di negara-negara lain di dunia, kita lihat tentang peningkatan kes yang berlaku dan banyak negara-negara menghadapi gelombang keempat. Di India misalnya, kini merekodkan kes positif COVID-19 lebih daripada 200,000 sehari. Melonjakkan angka kes positif di India melepasi 14 juta orang.
Di ibu negara New Delhi, puluhan hotel dan dewan perkahwinan ditukar menjadi pusat untuk menempatkan pesakit COVID-19. Manakala di hospital pula, keadaannya sesak dan berkurangan kaki tangan kesihatan. Sudah pasti, kita tidak mahu Malaysia menjadi seperti ini. Jadi sekali lagi saya mohon sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya pertingkatkanlah kawalan kendiri bagi kita menjaga kesihatan diri dan juga keluarga serta masyarakat di sekitar kita. Hari ini sidang mesyuarat mendengar pembentangan oleh JAKIM berkenaan dengan SOP Hari Raya Aidilfitri seperti takbir, solat Aidilfitri, ziarah kubur dan lain-lain yang berkaitan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Kini kita sedang memperhalusi lagi kerana terdapat beberapa teguran mengenai cadangan yang dibentangkan oleh pihak JAKIM dan kita akan mengemaskinikan dan menambah baikkan dan insya-Allah minggu depan kita boleh umumkan dari segi SOP yang lebih detail tentang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Selain daripada itu, mesyuarat juga mendengar rayuan yang dikemukakan oleh penjaja-penjaja bazar Aidilfitri supaya melanjutkan tempoh waktu berniaga mereka. Kita dimaklumkan bahawa di bulan Ramadan ini pengunjung-pengunjung bazar Aidilfitri mula keluar selepas Isya, terutamanya selepas Tarawih. Selepas Tarawih. Selepas Tarawih baru mereka keluar. Dan bila kita benarkan hanya setakat pukul 12 tengah malam, jadi waktu berniaga mereka terlalu pendek. Jadi mereka memohon supaya dilanjutkan. Dan mesyuarat hari ini bersetuju untuk melanjutkan perniagaan bazar Aidilfitri sehingga jam 2 pagi. Dan ianya akan berkuat kuasa mulai besok. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Kampung Bukit Belacon, Segama, Lahad Datu, Sabah yang dijadualkan tamat pada 24 April 2021. Sehingga kini Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan 148 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 11 kes positif COVID-19 telah direkodkan. KKM melaporkan baki kes aktif di lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan kluster adalah terkawal. Oleh itu, setelah membuat penilaian risiko, maka KKM menasihatkan mesyuarat dan mesyuarat telah bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Bukit Belacon, Segama, Lahad Datu, Sabah pada 24 April seperti yang dijadualkan. KKM juga melaporkan situasi semasa kes COVID-19 di Sekolah Menengah Sains Banting, Kuala Langat, Selangor. Sehingga 23 April 2021, KKM telah melakukan 473 ujian saringan dan daripada jumlah itu, 71 pelajar disahkan positif COVID-19. KKM mengesahkan penularan kes masih berlaku di lokaliti tersebut dengan kadar keboleh jangkitan adalah tinggi. Setelah membuat penilaian risiko bersama dengan pelbagai agensi dan atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di Sekolah Menengah Sains Banting, Kuala Langat, Selangor berkuat kuasa pada 24 April sehingga 7 Mei 2021. SOP-nya PKPD samalah dengan
di tempat lain, dan tujuan kita seperti kita tahu supaya dapat kita bendung segera penularan COVID-19 di kawasan tersebut. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah Lahad Datu Sabah yang dijadualkan tamat pada 24 April 2021. KKM mengesahkan bilangan kes menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana pada minggu EPID ke-15 jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah sebanyak 128 kes, yang merupakan peningkatan sebanyak 175.3% berbanding minggu EPID ke-14. Taburan kes sporadik ini meliputi beberapa mukim seperti Mukim Bandar, Segama, Silabukan dan kawasan Felda Sahabat. Setelah membuat penilaian risiko, atas nasihat KKM, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan PKP di daerah Lahad Datu Sabah mulai 25 April sehingga 8 Mei 2021. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Kampung Muhibah Raya, Tawau, Sabah, Rumah Panjang, Jalan Bukut, Balingan, Mukah, Sarawak, Politeknik Mukah, Sarawak, yang dijadualkan tamat pada 24 April 2021. KKM melaporkan masih berlaku penularan berterusan dalam kalangan penduduk di semua kawasan PKPD yang terdapat baki sampel saringan yang sedang menunggu keputusan. Setelah membuat penilaian risiko dan atas nasihat KKM, maka mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan PKPD di ketiga-tiga lokaliti ini sehingga 8 Mei 2021. Saya ingin melaporkan secara ringkas mengenai Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 3,631 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 15,980 anggota telah melakukan 69,040 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP. Semalam, PDRM telah menahan 159 individu di atas kesalahan engkar SOP, dan daripada jumlah itu 140 di kompaun, manakala 19 direman. Antara kesalahan, tidak mendaftar masuk premis, tidak memakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan lain-lain 48. Basic SOP pun masih ramai yang tidak mematuhi. Mengenai kawalan sempadan, Ops Benteng berjaya menahan 56 parti dan merampas 10 buah kenderaan darat dalam operasi yang dilakukan di seluruh negara. Dalam operasi tersebut, sebanyak 99 buah bot atau kapal turut dikesan di perairan negara kita. Sebanyak 273 sekatan jalan raya ataupun SJR Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 92 Ops Sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara yang merangkumi 32 zon merah, 6 jingga, 11 kuning dan 4 zon hijau yang melibatkan 562 anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia serta 95 pihak berkuasa tempatan, dan turut dibantu oleh 93 buah jentera Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 961 individu tiba di tanah air kita, dan secara kumulatif sehingga 22 April 2021 seramai 182,761 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk antarabangsa. Mengenai KPDN HEP, semalam membuat pemeriksaan kepada 764 pemantauan harian ke atas 11 jenis barangan, dan kita dilaporkan bahawa kesemua barangan
keperluan adalah mencukupi. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kerajaan membenarkan bazar Ramadan, tujuan kita sebenarnya adalah untuk memudahkan golongan rakyat kita untuk mendapatkan bekalan makanan juadah berbuka puasa. Kerana ramai di kalangan kita yang mungkin tidak ada kesempatan waktu untuk memasak kerana bekerja. Jadi kita buka pasar Ramadan untuk memberi kemudahan untuk orang ramai. Begitu juga terutamanya kepada golongan-golongan bujang yang tentunya tidak memasak sendiri, tetapi lebih mudah bagi mereka untuk membeli juadah berbuka puasa. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh membantu penjaja-penjaja untuk menambahkan ataupun mencari rezeki di bulan puasa ini. Walaupun walaupun kita memberikan kelonggaran itu untuk kepentingan bersama, tapi banyak berlaku pelanggaran SOP yang dilaporkan. Kalau kita lihat laporan daripada netizen di media-media sosial dengan pelbagai gambar dan juga video, jelas menunjukkan banyak tempat berlaku pelanggaran SOP di Pasar Ramadan. Terima kasih saya ucapkan kepada netizen sekalian kerana melaporkan perkara yang berlaku yang memudahkan tindakan daripada pihak berkuasa. Setakat ini kita dapati terdapat beberapa bazar telah ditutup oleh PBT, seperti Bazar Ramadan Greenwood, Gombak, Selangor, Bazar Ramadan Bukit Nyamuk, Kuala Nerang. Dan ini pastinya akan menyusahkan bukan saja kepada peniaga, malah memberi kesan juga kepada pengunjung-pengunjung yang cuba mendapatkan juadah untuk berbuka puasa mereka. Jadi saya amat berharap supaya tidak lagi berlaku kes-kes yang melibatkan pelanggaran SOP di pasar-pasar Ramadan seperti ini. Kerana kita tidak mahu dengar lagi ada pasar-pasar Ramadan yang ditutup kerana pelanggaran yang dilakukan oleh hanya segelintir daripada pengunjung. Tetapi kesannya pengunjung yang patuh kepada SOP juga mendapat kesan daripada tindakan yang dilakukan oleh segolongan kecil ini. Jadi saya harap apabila saja kerajaan memberikan kelonggaran, kitalah yang sepatutnya menjaga supaya kelonggaran itu akan dapat terus dikekalkan bagi memberikan faedah dan keuntungan kepada kita semua. Oleh itu, jaga SOP, patuh setiap arahan yang diberikan, amalkan kawalan kendiri, kita jaga kita, insya-Allah kita semua akan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Datuk Seri Farhana dari RTM. Datuk Seri, jika larangan rentas negeri diteruskan sehingga Syawal ni, jadi ada kemungkinan berlakunya cubaan rentas negeri untuk pulang beraya, termasuk memberikan pelbagai alasan. Jadi apakah tindakan MKN untuk agar perkara ini dapat ditangani semasa musim perayaan? Dari segi pelaksanaan kawalan pematuhan SOP adalah pihak berkuasa. Ya, pihak berkuasa seperti pihak penguatkuasa seperti pihak polis sebagai contoh. Jadi pihak polis lah yang akan menguatkuasakan setiap kesalahan dilakukan, tindakan tentu saja akan diambil oleh pihak polis. Jadi saya harap semua patuhlah, sebab kalau tidak nanti yang akan terjejas adalah diri sendiri kerana tindakan pastinya akan diambil oleh pihak polis. Timbalan Ketua Polis Negara dah pun memberikan amaran tersebut dan telah pun mengeluarkan apa syarat-syarat untuk setiap rentas negeri bagi individu-individu yang ingin rentas negeri, ya. Datuk Seri, melihat kepada trend peningkatan kes kita sekarang ni, adakah negara kita berada di gelombang yang keempat? Saya dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan kita masih lagi berada di gelombang ketiga.
tetapi gelombang ketiga fasa 2 dan belum memasuki gelombang keempat kerana kes masih lagi meningkat, tidak turun. Jadi untuk lebih lanjut, lebih detail, saya percaya lebih sesuai kalau Kementerian Kesihatan yang memberikan jawapan yang lebih detail dan terperinci. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya ada 2 soalan. Pertama, adakah semua sekolah akan ditutup berikutan peningkatan kes di sekolah-sekolah ataupun kluster pendidikan? Dan soalan kedua adalah, adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan PKP di seluruh negara berikutan peningkatan kes sejak kebelakangan ini? Untuk sekolah ditutup atau tidak, ini adalah keputusan daripada Kementerian Pendidikan setelah berbincang dengan Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan akan beri pandangan kepada Kementerian Pendidikan dan mereka akan membuat keputusan berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan. Cuma saya nak beri pesanan sikit bahawa di negeri-negeri tertentu, misalnya di negeri-negeri mana-mana negeri sekalipun, kalau ingin membuat tindakan mengenai sekolah, sama ada tutup, buka, tutup semua, tutup sebahagian, perlulah berbincang dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Saya harap negeri tidak mengambil keputusan sendiri untuk membuat keputusan menutup, membuka sebahagian, menutup sebahagian atau apa saja yang berkaitan dengan sekolah kerana ini di bawah Kementerian Pendidikan. Kita tahu kebimbangan ibu bapa, kita tahu kebimbangan negeri, tetapi lebih baiklah berbincang dengan Kementerian Pendidikan dan juga mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Yang kedua, seperti kita tahu yang kita apabila mengumumkan PKP, PKPB dan sebagainya adalah berdasarkan penilaian risiko dan nasihat oleh Kementerian Kesihatan. Ya, tidak ada siapa yang berkuasa untuk menentukan dari segi kawasan itu perlu disiarkan di bawah PKPB, PKPP atau PKP. Dan kalau ada kes yang melibatkan kes yang tinggi di satu-satu kawasan, kita akan tutup berdasarkan lokaliti ataupun berdasarkan daerah-daerah tertentu. Jadi kita akan tutup berdasarkan targeted punya kawasan. Sama ada lokaliti yang seperti sekolah ataupun kawasan taman, atau lebih besar mungkin PKP di peringkat daerah saja. Jadi kita tidak, setakat ini kita menggunakan konsep itu, iaitu secara targeted dia, secara tertumpu, tertumpu kepada satu kawasan saja. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.